Podcast Wallmaster. Kontraktor tu dia just buat je rumah tanpa dia proper planning dengan saya. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Azizan Hamizi dalam podcast Wallmaster. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita, saya Azizan Hamizi di podcast Wallmaster yang selalu bercerita atau mencungkil kisah-kisah di sebalik macam mana untuk kita cantikkan rumah kita ataupun kita nak buat rumah idaman kita menjadi yang kita tengok selalu kat social media, kita tengok semuanya indah-indah. Tapi adanya podcast Wallmaster ni, kita bercerita tentang di sebalik liku-liku ataupun suka duka untuk mencantikkan rumah. Hari ni, apa yang special sangat untuk kita punya episod kali ni adalah kita jemput dua orang, iaitu usahawan berjaya yang kata bagi saya busy sebab saya nak dapat dia punya slot ni memang agak-agak susah, tapi Alhamdulillah hari ni dia sudi juga untuk join kita untuk bagi untuk kupas macam-macam lagi tentang rumah ataupun tentang dunia construction ataupun dunia untuk mencantikkan rumah, ID kontraktor. Sebab diorang ni bukan kontraktor ataupun ID diorang ni adalah pemilik rumah yang dah ada experience hire kontraktor sendiri, dah ada experience hire ID sendiri, yang dah buat rumah daripada rumah kecil sampai ke rumah sekarang ni yang sangat besar, Alhamdulillah. So, saya memperkenalkan kita punya guest yang sangat istimewa. Itu kita ada Tuan Ikram dan juga Puan Aimi. So, kita boleh kenalkan diri dulu. Tuan Ikram dululah. Kata tadi Puan cakap lelaki dulu. Tuan Ikram Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Ikram. Saya bekerja sebagai seorang usahawan. Hari ini saya hadir bersama dengan isteri saya, Puan Aimi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Wallmaster kerana sudi jemput kami pada pagi ini untuk berkongsi pengalaman kami serba sedikit. Amin. Sama-sama. Okey, Puan pula. Puan pula. Assalamualaikum, saya Aimi Nadia. Sama juga saya seorang yang usahawan lah. Terima kasih kepada pihak Wallmaster tunggu kita datang hari ni kan. Kita datang, insya-Allah lepas ni kita boleh share lagi okay, apa yang betul. Sebelum kita terus lagi, saya nak cerita sedikit lah. Apa sebenarnya, apa kaitan Wallmaster ni sikit dengan Puan Aimi dan juga Tuan Ikram ni. Sebenarnya kami dah selesai untuk mencantikkan rumah Puan Aimi. Daripada kata kita punya proses dulu memang major lah. Sebab tu kita panggil Puan Aimi dan juga Tuan Ikram ni kata bercerita betul-betul apa sebenarnya suka duka kan. Sebab kalau kita tengok proses rumah Puan Aimi sendiri pun dengan Tuan Ikram, daripada ada sebiji banglo robohkan, lepas tu kita naikkan balik, lepas tu kita cantikkan, kita buat sampai dia cantik. Kata A to Z lah. Ini betul-betul proses A to Z yang melibatkan banyak benda, melibatkan banyak proses kan. So, kenapa boleh saya tahu tak? Macam contoh, kita tahu, saya pun dengar Puan Aimi ada experience yang sebelum ni pernah buat juga rumah sendiri dengan hire direct contractor. So itu yang mahal kita nak dengar hari ni kan. Jadi cerita bagi saya, bagi dia orang faham dulu kan, siapa sebenarnya Puan Aimi dan juga Tuan Ikram ni kan. Okey, lepas tu Puan Aimi dah ada experience hire contractor sendiri. Lepas tu untuk next rumah ni pula Puan Aimi hire betul-betul daripada A to Z, daripada ID flow yang betul lah. Saya nampak ini adalah satu flow yang betul daripada ID and then baru ke kontraktor. Dan Alhamdulillah Puan Aimi dan juga Tuan Ikram hire ID dan juga kontraktor dari satu bumbung yang sama. So kita nak dengar pengalaman tu nanti kan. Okey, so sebelum tu saya nak tanya satu soalan lah. Saya tak tahu siapa nak jawab dulu kan, tapi saya rasa Puan Aimi lah kot saya jawab kan. So macam Puan Aimi macam nak cakap je saya. Dia macam nak cakap je kan. So Puan Aimi boleh bagi tahu saya tak, macam sebelum ni Puan Aimi dah hire kontraktor, mungkin Puan Aimi dah faham dia punya flow. So, kenapa Puan Aimi nak hire ID pula untuk kali ni? Okey, seperti yang kita tahu lah semua kan, ID ni sebenarnya dia plan semua benda daripada awal sampai akhir. Dia macam proper plan lah. Dia boleh fikir benda-benda kecil sampailah ke besar lah kan. Dulu saya ada rumah saya di mana kontraktor tu dia just buat je rumah tanpa dia proper planning dengan saya. Okey, dan saya ada banyak lah benda-benda kejadian lah lepas tu yang di mana saya rasa macam tak berapa proper lah. Bila dia buat kerja, saya pun kena fikir lagi. So bila tak ada benda tu, ada problem dekat situ. So bila sekarang saya decide untuk ialah Alhamdulillah saya dapat move kepada satu rumah yang baru kan, yang besar sikit bagi saya lah. So besar sikit bagi saya lah. So saya memerlukan orang
yang boleh assist saya supaya tak ada kejadian yang sebelum ni berlaku kepada saya lah. Faham. Dia ada nak cakap, Tuan Ikram nak cakap sikit? Ada? Betul lah macam apa Puan Aimi cakap, pengalaman kami sebelum ni, untuk rumah kami sebelum ni, dia tak ada proper planning maksudnya. Jadi bila dah berlaku, selain daripada kos, dia melibatkan masa lah. Betul. Dia melibatkan masa yang panjang, terpaksa kami tunggu untuk ubah suai tu, untuk rectify balik perkara-perkara tu kan, untuk tambah baik. Jadi melibatkan masa dan kos. Itu yang menyebabkan kami untuk decide untuk rumah baru kami lantik Mulakan dengan ID lah. Ya, yang proper, perunding dalaman, hiasan dalaman. Okey. So betul lah. Dia macam ni lah. Kalau Puan Aimi ada tengok kami punya episod sebelum ni, and banyak kali juga kita bagi tahu dah dalam kita punya episod, sebenarnya hire direct contractor ni bukan salah, bukan satu kesalahan yang besar. Boleh untuk mencantikkan rumah, tak ada masalah. Puan Aimi sendiri dah ada experience tu, betul. Dah ada experience hire contractor sendiri buat. Tapi macam Puan Aimi cakap lah, kita dah hire, tapi kita juga kena banyak fikir. Kita kena banyak fikir, kita kena monitor rapat, kita kena turun on-site selalu. Kita pastikan apa yang kita cuba imagine dan juga cuba kita bincang tu dapat di rumah kita kan. So mungkin itu masa ekstra sikit lah untuk kita kena labur. Betul. Untuk kita ni, kalau kita ada hire ID, kita faham tadi, macam Puan Aimi sendiri dah cerita tadi, di stage awal dia ada planning, dah ada discussion, dah ada planning. So benda tu lagi proper lah, flow dia tu kan. Okay. So Puan Aimi atau Tuan Ikram rasa hire ID ni membantulah, kata membantu Puan Aimi tahu proses yang sebenar ataupun tahu apa, banyak membantulah, betul tak? Boleh tak explain sikit, bantu tak hire ID ni sebenarnya? Banyak bantu sebenarnya. Apa daripada kita ni kadang-kadang kita ingat buat rumah macam tu. Sebenarnya kita kena melalui beberapa proses kan, kita tak tahu benda tu, kita bukan pakar pun sebenarnya. So bila ID ni dia guide kita daripada awal sampai ke akhir lah, kita siap apa semua kan. So banyak saya rasa nak cakap untuk saya punya pengalaman yang lama tu. Saya rasa yang ID yang saya ambil, saya puas hati lah. Dia kan lagi berbeza lah proses dia. Betul. Sebab kalau kita tengok dalam flow ID sendiri pun, bila kita hire ID, kita ada proses untuk kita nak kena pasti idea kita macam mana, konsep yang kita pakai. Lepas tu kita nak tengok daripada layout bentuk rumah kita tu, apa yang sesuai, apa yang tak sesuai, yang akan ada, betul tak? So lebih dibincang secara detail. Betul. And apa yang sebenarnya, contoh kalau kita hire ID, kalau kita lebih faham, walaupun dinding tu nampak kosong, tapi kita punya plan untuk dinding yang kosong tu sangat detail. Color, apa barang yang ada, apa produk yang patut. So itu antara benda-benda yang membantu lah. So macam Puan Aimi, saya suka dengar sebenarnya bila kita borak di sebalik kamera tadi, saya suka dengar Puan Aimi rasa ada experience on contractor tu kan. So boleh tak cerita kat saya sedikit pengalaman Puan Aimi bila banyak juga masa, saya tahu bila kita go direct contractor tu banyak juga masa yang kita dah keluarkan. So mungkin Puan Aimi dengan Tuan Ikram boleh cerita lah macam mana sebelum ni proses dia kan. Yelah, mungkin sebelum ni first time, tak ada experience. Kalau kita tak lalui dulu proses tu, mungkin kita tak tahu, oh macam ni leceh dia. Mungkin Puan Aimi boleh cerita lah macam mana daripada memula tu dulu, boleh start panggil kontraktor and dah lalui proses tu lah, cerita proses tu lah. Siapa nak cerita? Boleh. Dia untuk pengalaman kami macam sebelum ni, untuk rumah kami sebelum ni, bila kami lantik kontraktor ni tugas ni hanya untuk construction. Maksudnya bila dia bina satu bangunan tu ataupun dia buat ubah suai tu hanya untuk ubah suai saja. Tapi kalau kita lantik proper ID, maksudnya juru unding, hiasan dalaman ni, dia akan fikir semua. Maksudnya bila kita lantik dia, selain daripada dia fikir untuk construction, dia akan fikir kegunaan ruang tu. Dia akan maksimiskan kegunaan ruang tu sesuai dengan kehendak kita. Kan? Macam contoh, kalau ruang tu dia akan nampak ada aura dan soul dekat situ lah. Dia akan cantikkan ruang tu supaya ruang tu praktikal untuk kegunaan keluarga. Kira dia buat ruang tu bersebab. Betul. Bersebab kan. Betul. Kalau Puan Aimi pula ada nak Yelah, kadang-kadang kita tak ada basic pun tentang apa ni, macam mana kita nak construct rumah ke apa kan. Tapi berbanding dengan saya punya pengalaman yang lama dulu,
kontraktor ni dia kalau kita nak AA je. Okey. Dia macam suami saya cakap tadi kan, Cik Ikram cakap tadi, memang dia orang more kepada construction. Binaan saja, binaan saja. Dia tak tahu macam mana ruang ni kita nampak macam for walls ni, tapi kita boleh tutup apa untuk buat something different macam tu kan. Itu yang berbeza je lah kalau kita ambil ID ke dengan kontraktor yang dulu. Okey, faham. Dia macam ni lah. Kalau kita cakap kontraktor ni bukan dia buat satu kesilapan, tapi kontraktor ni apa yang dia buat, kalau kita minta A, dia akan bagi A. Betul. So kita yang kena banyak tahu. Betul. Dan kita yang kena bagi direction kat dia. Okey, saya nak macam ni. Dia tak akan fikir je kenapa dia nak macam ni. Ataupun kalau saya cakap sana A, dia ikut A lah. Betul. Dia tak ada luar daripada tu. Oh, mungkin macam ni boleh, mungkin macam ni kan. Sebab kalau pendapat saya, sebab kalau kita buat rumah ni bukan sekadar kediaman, dia sebenarnya kehidupan kat situ. Betul. Jadi kita nak rumah tu praktikal sebenarnya untuk kita duduk. Ya, betul. Bersama keluarga dengan anak-anak lah. Yalah, kalau kita tengok sendiri, kalau dalam proses ID kan, kalau Pak Aimi ingat lagi, kita ada sesi interview first dulu. Betul. Kenapa ada sesinya interview sebelum ni? Sebab kita betul-betul nak kenal pasti apa yang owner nak. Sebab tu dalam proses ID ni, itu adalah proses yang, orang kata interview adalah proses yang penting. Sebab ID ni sendiri pun, dia tak boleh nak buat rumah tu macam rumah dia. Betul. Kan? Sebab kita kena tahu betul-betul, tuan suka apa, puan suka apa. Betul. And anak ada berapa, penggunaan macam mana, habit macam mana. So barulah ID tu boleh buat rumah tu kena dengan owner sendiri kan. Sebab tu benda ni sangat bukan main-main. Kadang-kadang dia sebab apa, bukan kita cakap main-main, sebab kita faham nak buat rumah ni satu kos yang tinggi. Betul tak? So kita kena buat betul-betul and elakkan kesilapan supaya tak ada double cost, benda-benda macam tu kita kena tengok. Okay, so saya nak tanya jugalah, bila Puan Aimi first time hire ID, and then dah hire, dah jumpa, dah orang kata dah jumpa on-site, dah jumpa kat office apa semua, Puan Aimi rasa selepas dah berjumpa tu membantu tak sebenarnya? Banyak bantulah. Bagusnya kita ambil ID ni kan, tapi yang first tu kita mesti ajak ID datang rumah. Betul. Tak? Dia kena tengok tapak apa semua kan. Dia tengok tapak apa semua. Lepas tu apa yang kita nakkan tu kita convey pada ID tu. So ID tu dapat buat apa yang lagi more better lah apa yang kita nak ni kan. So saya rasa memang ID yang kali ni, alhamdulillah saya ambil keputusan untuk ambil ID yang betul kan. Di mana tak adalah kesilapan yang lalu saya buat. Dulu saya buat rumah tu, saya cakap macam ini, tapi lama-lama dia akan ada jadi problem. Kan ruang tu orang tak guna pun sebenarnya. Kan, ataupun sebenarnya kita boleh pelbagaikan ruang tu, tapi tak macam gitu juga. Betul. Kalau kita perasan, kalau kita tengok sebenarnya ID ni, yelah of course dia ada stage yang macam saya cakap tadi, ada interview, ada mood board, ada layout plan, tapi stage 3D tu sendiri sangat penting. Betul. Stage 3D tu sebab kita boleh tengok dulu rumah kita ni sebenarnya jadi apa, ruang tu sebenarnya jadi apa, and kegunaan dia apa. Of course lah, bila dah ada 3D plan, ada 3D design, ID tu sendiri akan present, akan bagi tahu kenapa benda tu macam tu, kenapa benda tu macam ni. So macam tuan sendiri lah, saya tanya tuan macam nak cakap juga kan, 3D ni masa tuan tengok kan, tuan rasa macam tuan rasa macam membantu ke, atau macam betul ke boleh buat kat rumah aku ni? Dia macam tu lah. Apa tuan rasa bila tuan tengok 3D tu? Dia kalau macam kita lantik jurunding hiasan dalaman ni kan, dia benda tu well planned tau. Maksudnya dia akan present dengan kita dengan hiasan 3D dulu. Betul. Sebelum dia olahkan hiasan tu kepada reality. Lah. Jadi apa-apa yang kita tak setuju ataupun nak tambah baik, kita boleh plan dekat situ melalui 3D tu dulu. Betul. Jadi kalau ada apa pun yang kita nak tambah baik, kita boleh plan dekat situ. Berbanding dengan kalau kita lantik kontraktor, benda tu dah dibina. Jadi bila dia dah dibina, so akan ada salah pun kita kalau tak tahu. Kita terpaksa roboh, and then cost lah kat situ. Betul. Masa kat situ kan. Jadi kalau jurunding ni, hiasan dalaman ni, dia akan yang well plan, yang bagus yang saya nampak, dia akan present kita dengan 3D tu dulu. Jadi ada apa-apa penambah baik kan, dia akan repair dekat situ dulu sebelum dia buat jadi betul-betul. Okay, betul-betul. Tu saya nak tahu juga macam Puan Aimi sendiri kan. Saya tahu tadi Puan Aimi dah ada sebut dah. Puan Aimi bila kita hire ID ni, bukanlah kita serah 100% dekat ID tu, betul. Kita perlu berbincang, kita perlu bagi pendapat bersama, and then yang pakar ni mungkin dia lebih tengok dari segi praktikal, dari segi detailing kan. So Puan Aimi rasa
Of course lah jawapan dia tak di-plan 100% oleh ID, tapi apa involvement daripada Puan Amy sendiri bila bekerjasama dengan ID tu? Sebenarnya sebelum kita apa-apa kita nak buat rumah atau kita nak jumpa ID ke apa semua kan, kita dah kena tahu apa yang kita nak kat rumah tu sebenarnya. Kita kena buat research juga. Kita jangan blindly pergi dekat orang, oh saya nak buat ID rumah. Di mana kita tak tahu pun konsep rumah kita nak apa. So apa yang pemilik rumah ni memang kena ada knowledge dan apa yang dia hendak kemudian hari. Tapi ada juga dia memang nakkan konsep tu, tapi sebenarnya bila kita pergi ID datang tak sesuai dengan apa yang kita nak. Itulah. Tapi apa-apa pun balik kepada basic, owner pun kena ada knowledge tu. Dia kena tahu apa yang dia nak, dan bila dia duduk rumah tu dia rasa macam mana. So benda tu dia kena cakap lah, explain kepada ID, dan ID tengok sebab ID lagi pakar benda tu kan. Dia tahu macam mana kan konsep rumah ni okey ke tak, benda ni okey ke tak. So kita kena banyak berbincang lah dengan ID tu. Sebab dia kalau macam contoh saya berbalik kepada flow ID tu balik semula, kita ada flow mood board. Kalau macam based on apa yang Puan Amy cakap ni adalah mood board punya stage. Mood board punya stage ni kadang-kadang owner betul, dia boleh cakap apa yang dia nak. Dia cakap apa nak. Kadang-kadang mungkin owner sendiri pun mungkinlah tak sempat nak study jauh pasal ni. Dia mungkin ada gambar-gambar yang dia suka je. Mungkin puan ada gambar yang puan suka, tuan ada gambar yang suka. Mungkin dua-dua ni pun konsep dah berbeza, contohnya lah kan. So kat situlah pentingnya ada orang ketiga tu pakar. Dia akan tengok, dia akan nilai, dia akan bagi satu keputusan yang tepat untuk kedua-duanya happy atau kedua-duanya ngam dengan suasana atau konsep tu. Sebab tu ada sesi-sesi tu yang kadang-kadang kita tak mampu nak buat sendiri. Kadang-kadang kalau kita bincang sendiri husband and wife pun, kita tak boleh nak buat keputusan. Kita nampak okey tapi sebenarnya tak okey sebenarnya. Betul. Macam saya dengan wife, kalau sebelum kita lantik ID, perbincangan tu terhad kepada kami berdua lah. Jadi ada orang ketiga, jurunding hiasan dalaman ni, dia akan bagi pendapat mereka sebab itu bidang dia kan. Jadi dia akan bagi pendapat. Tapi yang saya suka sebenarnya perunding hiasan dalaman ni, dia tak buat idea tu bagi semua sama. Maksudnya kalau macam kita tengok dekat internet ke ataupun video kan, mungkin sesuai kepada orang tu, betul, tapi orang lain mungkin tak sesuai. Jadi dia kalau macam apa yang pengalaman saya sebelum ni, dia sesuai rumah yang dia bina tu personality kita. Jadi dan praktikal kepada anak-anak kami lah sebenarnya. Betul lah. Sebab kadang-kadang dari segi layout, kadang-kadang itu yang orang confuse. Kalau contohnya orang selalu bawa gambar internet, betul, and then cakap saya nak macam ni. Sebenarnya gambar internet kita tak tahu lagi sesuai ke tak dengan layout rumah kita, dengan kita punya habit, dengan kita punya style, dengan kita punya colour, apa konsep. Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang dia bawa gambar tu dalam satu tempat yang satu sudut tu saja. Betul. Kita tak nampak 360 rumah betul. tu. So kita ingatkan sesuai dengan rumah kita. Ya, betul. Tapi sebenarnya tak sesuai. Betul. Okay, so saya nak tanya soalan seterusnya lah. Sebab kita tahu Puan Amy dengan Tuan Ikram hire ID dan juga kontraktor di satu bumbung yang sama ataupun di satu company yang sama. Boleh saya tahu kenapa sebenarnya buat keputusan untuk hire ID dan juga kontraktor di satu bumbung yang sama? Yang kenapa kita pilih kan, sebab apa? Bila ID dengan kontraktor ni orang yang sama, dia senang berhubung. So tak adalah macam kalau separate company nanti ni ada masalah, ni tak nak dengar cakap orang ni, orang tak nak cakap dengan ni kan. So pentinglah ID dengan kontraktor tu dia memang saling mengenali each other. So dia tahu okey dia salah macam mana, ID macam ni. Lepas tu ID pun dia boleh communicate juga kan. Mesti tak semua, kadang ID bidang ialah perunding semua, tapi untuk more kepada construction tu kontraktor pun dia punya ada pengetahuan dia juga. Kita tak boleh kita terus kan. Betul. Tapi kalau untuk diorang bekerja sama dalam satu ni lah, saya rasa better daripada kita ambil luar asing-asing. Tapi bagi saya sebenarnya kalau ambil sekali tu teamwork sebenarnya. Jadi ID tu perunding tu of course dia dah kenal dengan kontraktor yang biasa dia pakai. Jadi teamwork tu ada dan saya rasa hasilnya akan lebih baik lah sebenarnya. Flow tu senang lah. Betul. Dia lagi mengata communication tu lagi strong lah. Betul. Sebab kalau tengok sendiri pun macam kami adalah bagi tahu yang
tak salah nak ambil ID orang lain tapi nak guna kontraktor sendiri contohnya kan. Ada orang kadang-kadang dah ada abang dia kontraktor, pakcik dia kontraktor kan. Tak ada masalah, tapi macam mana kita nak sampaikan info apa yang ID tu buat kepada kontraktor tu yang paling penting. Kan kalau kita ada sikit break atau apa-apa kat situ, wah dia akan jadi isu lah. Dan kadang-kadang kontraktor yang nak buat tu tak faham the whole design tu macam mana. Mungkin dari segi detail dia, ketebalan dia, dari segi kebesaran dia kan, dari segi pencahayaan dia, benda-benda macam tu lah. Sikit dia ada, saya faham lah. Tapi bukan tak boleh, boleh nak asing-asing, tapi kena kerja keras sikit. Kita kena, sebab yang kalau ID yang hire kontraktor yang sama, dia tahu kontraktor tu macam mana, pakai barang macam mana, semua dia akan tahulah benda tu kan, instead of kita pakai separate. Okay, faham. Okay, so Tuan ada cakap tadi Tak ada, okey dah. Saya terus ke soalan yang seterusnya. Okay, so banyak dah ni. Kita baru beberapa minit tapi dah banyak sangat input yang kita seronok lah. Saya dengar kita banyak lagi, jauh lagi perjalanan kita ni. Kita baru 10 minit. Okay. So saya nak tanya lah, macam bagaimana Puan Aimee bekerjasama dengan ID untuk memudahkan kerja-kerja renovasi? First tu yang macam saya cakap tadi, kita kena ada apa yang kita nak, dan kita kena duduk dengan ID tu lah, siapa yang person in charge ID tu, kita kena bagi tahu apa yang kita nak kat dia. Dan mostly communication lah. Dia kena faham kita tahu apa makna apa semua kan. Kita duduk dan dia bagi, dia present kita apa yang kita nak. Itu penting lah sebenarnya. Transparent lah sebenarnya. Betul, dia transparent. Dia tak ada macam cakap ikut saya je cakap apa. Betul. Kan ikut saya, kalau ikut saya baik saya je yang buat kan. Tu kadang-kadang kita pun tak pandai benda tu. Kita bukan pakar bab benda tu semua tu kan. Mata kita nampak, kalau kita tengok benda macam contoh macam saya cakap IG sekarang, Pinterest ke apa kan, nampak pada mata kita cantik. Betul. Kan, tapi sebenarnya kita nak bagi benda tu kat rumah kita tak sesuai sebenarnya. Yes. Dengan tema color ke, perabot ke, apa semua tak sesuai sebenarnya kan. Itu kita more kena communication lah dengan betul, dia sebenarnya transparent tu. Kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang aku tak mampu nak kata tak. Sayang lah, rugi lah sebenarnya. Kalau tak, cakap tak je. Sebab benda tu kita berbincang. Mungkin kita tak faham lagi, sebab tu kita cakap tak. Mungkin lepas kita dah cakap tak tu, orang baru nak explain lebih detail, dan dia akan ada satu komunikasi yang bagus lah. Yelah. And instead of ID dan juga owner rumah, sama jugalah dengan siapa. Kalau kontraktor lagilah banyak kita nak explain jauh lagi. And dia lagilah pembuat kan. Ni kalau dengan ID ni mungkin dia lagi detail apa yang dirancang. Dia macam tu lah. So macam Tuan ada nak cakap juga berkaitan dengan ni. Okay, so saya nak tahu jugalah macam Tuan kan. Macam mana Tuan handle situasi jika ada konflik dengan antara ID dan juga tuan rumah. Macam, yelah, of course lah, kita janganlah cerita semuanya indah. Mestilah ada juga kadang-kadang salah faham. Kadang-kadang kita diam sebab dia ni, kita nampak orang ni, dia ni tak faham kot apa yang kita nak. Yelah, sebab kita punya pendapat berbeza-beza. Betul tak? So macam mana tuan tempuh lah konflik-konflik ataupun ada rasa yang macam tu dengan ID ni? Ke tuan macam straightforward cakap, kau tak faham ni? Ke atau macam mana? Beza kalau kita lantik kontraktor tu secara direct. Kalau ada apa benda yang kita kurang seronok, benda tu dah jadi. Maksudnya benda tu dah dibina. Ya, jadi bila dah bina, terpaksa roboh. Betul. Tapi kalau ID ni bezanya, kalau ada benda yang kita tak seronok ataupun tak puas hati kat situ, dia hanya dalam 3D saja, hanya dalam gambar. Jadi kat situ kita dah boleh comment and adjust. Boleh comment dan adjust kat situ. Jadi macam saya cerita tadi lah, benda tu dia dah banyak jimat lah kat situ. Dia tambah-tambah kos lah kan. Betul, kos. Masa betul. tu okey lagi. Walaupun dia pun betul. merugikan, tapi kos tu lagi tinggi. Betul, kos betul. Lagi faham. So macam contohlah Puan Aimee dengan Tuan Ikram dah pernah hire direct contractor. Sekarang ni dah buat ID and contractor di bumbung yang sama. Saya nak tanyalah, Puan Aimee dengan Tuan Ikram ada tak macam letak, memang bagi kepercayaan sepenuhnya ke atau macam mana dekat kontraktor dan juga ID lah yang untuk rumah yang kedua ni? Tak ada sebenarnya. Sama. Kita kena take part juga. Kita Betul. jangan solely kita bagi kepada ID, sebab Betul. kemudian hari akan timbul masalah. Betul. Sebab itu rumah kita. Betul. Itu kita nak. ID tak sama dengan kita kan. Apa yang kita nak kat rumah kita tak sama. So kita kena juga take part dalam benda ni. Sebenarnya tak boleh cakap semua rely on ID lah. Kan kita memang
daripada awal apa kita tak okey ke apa, kita kena selalu communicate dengan dia. Jangan kemudian hari kita daripada awal kita cakap okey kita apa you. Last kali kita gaduh. Betul. Kan gaduh apa tak sukalah, maknanya kita terus tak sukalah, kita nakkan bila kita proses rumah ni proses sebenarnya ubah suai tu lama. ambil lama. Jadi Kita tak ingat kemudian hari tengah-tengah kan, Pak, kita dah macam tak sukalah ni, ataupun kita stop ke apa kan. So daripada awal apa-apa cakap je. So kita nak ending tu the best Yes. Ending tu kalau boleh happy lah kan. Yes. Betul. Ha-ha. So benda tu dia bukanlah, of course lah kita kena letak kepercayaan juga dekat Betul, ID dan kontraktor kita. Tapi kita kena monitor, Betul. kita kena discuss yang pasti based on kita punya plan. Itu kita kena letak kepercayaan. Kita dah bincang, okey. Tapi kalau kita tengok kena bincang lah apa-apa pun kan. Okey. Itulah sekarang macam Puan Amy kalau cari kontraktor sendiri mungkin mudah cari kontraktor, cari je kat mana-mana sekarang macam-macam kontraktor ada, betul lah. Kalau contoh nak hire ID sendiri lah nak tanya macam tambah-tambah sekarang ni, sebelum Puan Amy nak hire ID dan juga kontraktor di satu bumbung yang sama kan, macam mana Puan Amy ataupun Tuan Ikram selidik dulu ID yang nak digunakan tu? Kalau macam saya dengan isteri memang agak cerewet lah, sebab dia nak bina rumah kami kan. Jadi kalau kami nak lantik kontraktor dengan ID yang dalam di bawah satu bumbung yang sama, memang kami akan selidik. Contoh kami akan check profile company dia, projek-projek dia yang sebelum-sebelum ni, SSM, lepas tu CIDB dia kan. Semua kami akan semak lah, dan benda tu kami akan dapat kepastian sebelum kami hire dia. Jadi bila kami berpuas hati dengan yang itu, baru kami lantik lah untuk dia jalankan proses. Betul, faham. Kalau macam Puan Amy pula, saya nak tanyalah, Puan Amy rasa macam mana? Mungkin bagi pendapat lah. Ada orang dekat luar, dia berani untuk hire kontraktor ataupun ID yang orang kata quotation pun cincai. Mungkin Puan Amy rasa, apa pendapat Puan Amy? Kenapa benda tu boleh berlaku? Itulah kita sebagai owner ni, kita kena knowledge juga kan. Kita yang keluarkan kewangan apa semua. Kita patutnya bila kita nak cari seorang ID ni bukan satu tau. Kita kena banyak, kena cari dulu. Betul. Kita ada option lah, kita boleh pilih. Jangan pap terus satu. Itu yang akan ada masalah nanti. Kita tak nampak apa yang orang ni bagi, orang ni bagi. So bila kita nak mencari ID tu, kita pergi banyak lah. Banyak tak apa. Betul. Banyak tak apa kan. Tapi daripada kita ambil satu akan kemudian hari ni kita pilih lah. Bila dia orang bagi kita quotation tu, kita tengok apa yang dia orang buat tu. Kenapa ni tak ada? Memang dia murah, tapi ni ada. Kita kena buat perbandingan benda tu. Memang ada yang cincai pun ada. Yelah. Tapi kita jangan cincai murah kita ambil. Kan? Yelah. Tapi kita tak pergi pun lain. Itu cakap kena ada option. Sebelum apa-apa tu kita kena cari banyak ID, kita tengok apa yang orang ni boleh provide, apa orang provide. Sebab saya pun tak tahu apa ID buat sebenarnya. Yelah, betul. Kan apa Pastikan ID semua tu bertulis lah. bertulis kan. Ya, Dia maksudnya buat perjanjian antara itemize ID ke apa ke. jurunding tu pastikan semuanya bertulis lah. Jadi apa yang skop kerja dia akan buat, kos yang dia akan charge kepada kita. Tapi Bagi kalau saya contoh kalau feedback macam kita dah research ID tu, kita dah panggil Puan Amy, tengok tak feedback dia sebelum ni? Itu kalau kita perempuan je lah. Betul tak? Kita perempuan je lah. Kita tengok banyak buat Instagram ke kan. Kita tengok website dia. Pada based on kawan-kawan kita punya cakap apa semua kan. Kita tengok balik ni mesti kita akan tengok orang tu buat macam mana. Betul tak? Kita tengok sekarang zaman IT dah maju. Kita tak ada tengok review semua kan. Daripada situ saya tengok. Betul. Kan. Sebab benda tu penting sebenarnya. Betul. Sangat-sangat penting. Mungkin yelah, kita tak naklah experience kita menjadi satu experience yang pertama yang better kita Menggerikan. tengok experience orang lain Ya, kan. betul. Tengok orang lain punya experience macam mana kan. Ya, Takkan kita nak rasa dulu dia macam tu lah. Betul. Selalunya kalau orang bad experience dia takkan review pun. Betul. Betul tak? Semua kan ni yang indah-indah okey lah tu kan. Kita tengok. Okey lah, mana dia boleh buat yang indah kan. Okey, faham. Okey, kita lari sikit saya minta bawa lari sikit sebab saya tahu bila rumah Puan Amy ni dia daripada proses yang roboh naik baru, so banyak kelulusan-kelulusan yang perlu kita apply. Betul. So saya nak tanyalah, Puan Amy rasa itu tanggungjawab siapa sebenarnya untuk apply semua kelulusan yang ada, proses untuk menjayakan proses tu lah? Pendapat saya lah kan, sebab saya owner rumah, benda ni kita bersama dengan pihak majlis. Rumah tu rumah siapa? Rumah kita lebih tahu rumah tu macam mana. So majlis ni dia ada beberapa documentation lah kita nak hantar. Kalau kita serahkan kepada, boleh
kita bagi kat ID, semua settlekan semua. Tapi mungkin ada beberapa yang dokumen yang lopong apa semua dah mengambil masa. So better daripada awal kita tahu okay, apa risiko-risiko dia. Macam saya cakap tadi lah, bukan ID tu fully kita kena ikut dia. Betul. Faham tak? Kita kena pergi kat majlis. Okay, negeri masing-masing ada majlis sendiri kan. So ada requirement dia masing-masing. Okay, kita kena cakap kita boleh buat apa, kita boleh extend sampai mana, berapa kos, kita nak keluar masuk tong roro pun ada kos, semua benda tu juga kan. Kita, itu saya cakap, kita nak buat rumah ni kita kena tahu tu, ada knowledge, at least basic. Sebab penghujung ceritanya implikasi tu kepada tuan rumah. Betul. Maksudnya kalau ada apa-apa tindakan daripada pihak berkuasa, PBT ke apa kan, kepada tuan rumah. Jadi bagi saya tanggungjawab utama tu memang pemilik rumah kena dapatkan. Supaya kalau ada apa-apa tu tidak pergi balik kepada dia lah. Yalah. Ya. Betul. Contoh at least keluarganya bila kita buat, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Betul. At least kita tengok on site macam tak boleh ni langgar peraturan ni. Macam kita nak besar macam gini. Oh, lepas tak sebenarnya. Okay, kadang-kadang ID cakap boleh je, tapi kita tak tahu. Sebab cakap kita kena sama. Kita kena sebagai pemilik rumah kita main peranan yang sama juga. Kena ni sama-sama. Faham. So macam yelah Puan Aimee itulah, dia sebenarnya experience yang ada dekat Puan Aimee yang Tok Ikram ni sebenarnya mahal, yang mungkin orang tak sempat nak buat, tak mampu nak buat, tapi ini adalah satu flow yang betul. Orang kata satu flow yang reality. Nak buat rumah inilah jalan dia. Kan inilah jalan dia kan. Cuma saya nak tahulah macam sepatutnya lah kan, boleh tak Puan Aimee bagi tahu yang Puan Aimee masa dalam proses tu Puan Aimee memang bagi 100% kebebasan kepada ID untuk menjalankan kerja, atau perlu Puan Aimee aturkan juga semua? Atur tu semua tak. Memang tak adalah. Tapi yang saya, apa-apa yang saya perlu buat awal-awal, saya bagi tahu apa yang saya nak. Okay, saya nak macam ni, saya nak macam ni. Okay, apa konsep saya nak, material apa saya nak. Mungkin pemilik rumah berbeza. Macam saya ni, saya mau cerewet. Saya cerewet. Saya sampai check, ni nak apa semua kan. So saya bagi tahu dekat ID lah. So apa saya nak semua, dan kita selalu kena follow up dengan dia. Okay, memang kadang-kadang dia bagi kita 3D kan, tapi benda 3D tu kita nampak secara kasar je. Kita tak tahu akan kemudian bila dah buat tu dah akan jadi lain. So kita kena tengok 3D tu pun kita kena betul-betul kita tengok. Okay, kita kena main peranan jugalah. Okey, rumah ni macam ni, okey ke tak? So nak ubah sekarang. Kan? So daripada kita nak dah siap baru kita nak ubah time tu, dia jadi problem. Betul. Kan? Masa sebenarnya. Masa satu, wang satu. Kan? So awal-awal kita kena, communication kita tu kena kuat lah. Yelah, betul. Kena kuat dengan ni hala ID semualah. Kalau kita tengok sendiri, kalau macam kita faham lah, ID ni bukanlah dia sendiri pun kadang-kadang sepatutnya lah sebelum dia nak buat sesuatu mesti dia akan cerita plan dia, betul. Kat situlah akan ada discussion, akan ada komunikasi kan, sebab kalau kita tengok kita buat rumah, kita akan bagi timeline kan. Kalau kita nak buat satu kabinet itu, kita akan bagi detail drawing. So kat situ benda yang bagus lah, sebelum dia tak buat terus kan, kita pun tahu perjalanan dia macam mana, kita dah tahu apa yang material yang dipakai dengan detail drawing tu semua. So itu antara benda yang orang kadang-kadang tak faham, tak nampak, sebab orang mungkin tak lalui, tak rasa sendiri apa sebenarnya memang perlu ada kan. Sebenarnya banyak benda bila kita nak buat rumah kan. Penat tak buat rumah? Penat Betul. Ya, dia orang kata dia tak ada jalan yang tak penat untuk buat rumah ni, tapi biar kita penat dan ending dia berbaloi. Betul tak? Tak ada nak sakit hati, kita dapat apa yang kita nak, kita selesa. Of course lah rumah ni sebab itu kehidupan kita. Betul. Ya, untuk anak, untuk betul. Isteri kan. Dia rumah kan, rumahku syurgaku. Betul. Okay, so macam contoh saya nak tanya, jika macam ada perbezaan pendapat lah kan, adakah pemilik rumah ni masih perlu macam sentiasa dengar pendapat ID, ataupun kita tetap dengan pendapat kita? Dia balance lah. Macam saya cakap tadi, kita bukan pakar kan. Kadang ID pun dia bagi menyuarakan pendapat dia, tapi kalau kita tak nak,
kita tanya je kenapa kita perlu ikut you, kenapa you tak perlu ikut kita. Dia kena Faham tak? justify lah. Dia kena justify benda tu lah. Kadang-kadang ID ni dia belajar secara yang dia belajar untuk ID apa semua kan. Tapi benda tu kita tak boleh terima pula. Tak semua benda yang ID bagi tu kita nak kena terima sebulat hati apa semua kan. Tapi kalau dia boleh explain betul-betul, fahamkan kita kenapa macam mengapa. saya dengan suami ni memang kita suka dengar explanation orang. Lepas tu kita buat keputusan lah, kita salah ke ni, ataupun kadang-kadang kita yang betul, ID yang salah. So kita kena duduk, kita kena bincang pros and con benda tu. Faham. Cuma saya nak tanya lah, bila kita dah go to proses, tadi kita faham lah macam-macam kita cerita pasal proses kan. Cuma saya nak tanya pasal payment. Contoh sikit pasal payment. Kita faham kenapa orang kat luar sana kadang-kadang ada yang ditipu, ada yang kena tipu kan, disebabkan dia tak betul-betul ambil tahu pasal payment term ni. Kan? Macam Puan Aimee sendiri, apa pendapat Puan Aimee tentang payment term? Sepatutnya macam mana payment term ni? Sepatutnya proses dia macam mana kan? Yelah, kalau kita tengok macam Puan Aimee mungkin dah pernah hire dengan kontraktor sendiri, mungkin payment term dia berbeza. Bila contoh dengan ID dan juga dia ada satu payment term yang memang itulah payment term dia. Dia kan sebenarnya dengan apa keadaan ekonomi sekarang ni kan, memang kita cakap let's say lah kita tengok quotation ID tu sekarang harga dia berapa. Kita tak boleh terus budget dengan apa yang ID budget. Kita mesti kena ada simpan sikit, lebihkan sikit duit kita tu. Faham tak? Kemudian sebab sekarang ni kita cakap dengan ID tu, benda ni lah ID bagi tu. Tapi bila dah pergi ke kita punya rumah, ke onsite kita cakap tak kena benda ni. Kan kita nak tambah something. Tapi harga macam ni. Kita pun kena balance dengan ID jugalah. Sebab kita nak tukar benda tu kan. Nak tukar benda tu. That's why saya cakap, sebelum buat rumah ni kita kena ada mental yang kuat. Duit pun kuat juga. Kan? Benda tu ada juga. Lepas tu kita kena ada ilmu. Setengah orang saya rasa mungkin sebab itulah yang ada problem dalam keadaan sekarang, orang marah-marah pasal duit apa semua kan. Ada duit marah semua. Ya, saya faham pemilik tu dia berhak marah sebab dia mencari duit tu. Betul. Bukan senang. Betul tak? Yelah. Tapi itulah saya cakap, ilmu tu kena ada. Duit mesti kena lebih. You kena budget duit tu memang kena lebih sikit lah. Kita tak boleh assume apa yang orang ni bagi quotation kita kena ikut tu. Lepas tu end up nanti last kali kalau tambah. Yelah. Lepas tu nanti kita marah-marah. Betul tak? Kita nak barang kualiti. Tapi yelah, mula-mula kita ingatkan itu yang kita dapat, tapi sebenarnya dah terlebih pula bajet. Tapi selalu kalau kita lantik kontraktor yang biasa kan, selalu dia punya payment term tu dia tak maksudnya dia tak detail tau. Stage mana yang kena bayar, waktu. Ya, itu sebenarnya sebab tu macam saya cerita tadi tu kan, dia kena ada proper document lah. Maksudnya stage kat mana tu, apa yang dia kena berapa, betul kan? And buat sampai mana. Betul, detail tu perlu ada lah. Jadi kalau kita lantik proper ID kan, yang perunding hiasan dalaman yang bertauliah kan, benda tu semua ada. Maksudnya dia akan itemize benda tu sangat detail. Jadi pembayaran, mode of payment tu dia akan tulis dekat dalam dokumen. Kalau okey, macam satu perjanjian kan. Jadi kita bayar semua ikut yang itulah. Yelah, dia macam, yelah kita pun nak, kadang-kadang kita nak planning juga duit kita kan. Betul. Kadang-kadang nak keluar. Betul. Of course dia ada progress yang kita kena tengok juga. Kita nak bayar, okay, based on progress ni dah capai ke belum? Betul. Betul tak? Betul. Dan sebelum apa kan, kita sebab separuh dah yang banyakkan yang kena tipu, kadang-kadang ada yang dah bayar full payment pun kan. Orang tu tak buat apa-apa, dia dah bayar full payment. Memang orang lari lah. Macam tu lah. So kadang-kadang susah. Dia sebenarnya payment ni sangat penting kan. Dia sebenarnya kena ada dalam satu agreement ataupun dalam quotation pun dah cukup dah kan. Ada kita boleh. Okay, so bila kita cakap pasal kontraktor tadi, saya macam tertinggal satu soalan saya nak tanya. Macam kontraktor kita faham, ada orang dia hire bukan satu kontraktor je untuk dalam satu masa, 2-3 kontraktor dalam satu masa. Mungkin Puan Aimee sebelum ayah ID dan juga satu kontraktor ni, mungkin sebelum ni saya faham nak buat rumah tu bukan hire satu kontraktor, betul. Kadang-kadang nak buat ni kontraktor ni, nak buat ni kontraktor ni, betul. Nak bina rumah 2-3 lain, kontraktor untuk beberapa jenis item kat dalam tu. Rasa macam mudah ke agak complicated untuk jaga banyak kontraktor ni sebenarnya? Dia payment tu dah memang susah lah. Kalau dari segi payment, orang ni minta time ni, orang ni minta time ni. Betul. Kan? Kalau macam apa, memang dulu tu memang agak payah juga. Sebab kita ada bajet kita.
Betul tak? Bulan ni nak kena keluar berapa, bulan ni nak kena keluar berapa kan, sebab masa tu panjang. Betul tak? Memang kalau memang asing-asing tu agak payah jugalah. Kita nak monitor orang buat construction sini. Lepas tu kita nak buat kabinet Wiring lain. lain. Wiring lain. Lain. Wiring lain. Dia berbeza-beza tau. So kita dah macam kadang-kadang itu yang buat problem. Betul. Kita nak fokus mana? Kita nak fokus mana? Nak buat niha ke, nak buat wiring ke, nak buat kabinet ke? Kita dah jadi niha. Itu yang kadang-kadang dua betul, satu salah. Betul. Itu yang dululah pening benda tu. Sangat pening. Yelah betul, pertama melibatkan ni lah. Cuma nak tahulah kalau contoh ada masalah dengan ataupun salah faham dengan ID ke dengan kontraktor pasal payment kan. So macam mana handle masalah tu? Dia sebenarnya semua dah ada dalam perjanjian. Jadi kalau mana-mana pihak yang langgar sepatutnya ada tindakan lah, macam sebagai customer kita ambil tindakan kepada ID, ataupun ID kalau kita tak, sebagai customer kalau tak buat payment, ID akan ambil tindakan pada customer lah. Sebab benda tu dah bertulis kan? Betul. Ya, Kita perjanjian kena tu dah ada. faham ni. Contoh kalau kadang-kadang orang minta duit, mungkin kita tanya, kita minta report, tengok apa dah siap. Sebelum kita nak bayar kan. Kalau tak siap, kau siapkan dulu kan. Dia masalah macam tu. Betul. Kadang-kadang masalah payment ni buat kita salah faham kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita sebagai owner, saya faham juga. Kita sebagai owner rasa macam kau ni asyik minta duit je kan. Tapi sebagai kontraktor tu pula, Dia dah buat kerja. aku nak buat kerja ni. Dia macam tu lah. Sebab tu kena ada perbincangan juga kan. Itu sebenarnya benda ni kita kena ada good relationship dengan good communication skill daripada awal. Daripada awal sebenarnya start reno tu kita kena jumpa. Kita cerita apa benda. Okey, kalau kita tak benda-benda yang penting lah. Satu sebenarnya yang paling penting quotation lah. Quotation, lepas tu baru kita pergi kepada kita punya idea apa kita nak buat. Kan daripada awal tu benda dah kena soft dah benda tu. Jangan pertengahan baru macam kadang-kadang ada juga ID tiba-tiba dia naik balik. So kita suruh dia justify. Betul. Kenapa tiba-tiba quotation ni dah lari? Sebenarnya benda tu penting. Kalau kita daripada awal kita dah create bonding sama, macam kita dah create relationship dengan tu, kita boleh berbual lah. Yelah, kalau kita tengok, kalau mana maksudnya two way communication tu penting. Betul. Betul tak? Sebab dia dapat mengelakkan salah faham. Betul. Ada apa-apa pendapat tak untuk two way communication ni? Kata memang bagi saya sangat penting lah. Dia Betul. jawapan dia tu je. Bagi dia sangat penting. Itu je sebenarnya kena daripada awal sebenarnya. Starting daripada awal kita macam ni, kita approach dia macam mana, orang tu apa yang dia boleh bagi kat kita macam mana kan, daripada awal sebenarnya, starting daripada awal. Ya. Okey, cuma saya nak satu soalan lagi. Bukan satu soalan lagi, ni ada soalan yang saya macam baru teringat. Apa ni? Yalah, sebelum ni hire kontraktor, Puan Aimee lah kena jadi project manager, betul. Project manager. Kena jadi project manager lah. Sebab kita hire kontraktor, kita kena manage, kena arrange, kena plan. Bukan kena plan lah, at least kena manage orang ni apa. So bila hire ID dan juga ada kontraktor sendiri ni, ID dan kontraktor ni dia ada project manager sendiri kan. Adakah project manager tu membantu tak? Dia rasa macam tanggungjawab aku dah tak, sebelum ni tak buat dah. And just kita tinggal monitor. Memang sangat membantulah. Macam sebelum ni kalau kita lantik kontraktor kan, kontraktor, lepas tu kita lantik pula wireman kita sendiri, yang buat kabinet kita sendiri. Dia kalau dekat bahagian-bahagian tu, kalau contohlah ada delay, dia akan melibatkan orang lain punya skop kerja tu pun betul. Jadi delay. Ya, betul. Tapi kalau kita lantik satu perunding yang betul, dia akan monitor benda tu supaya benda tu dapat jalan smooth. Tapi sebenarnya pada peringkat awal pun kena lantik yang perunding yang betul lah. Sebab tu macam saya cerita tadi kan, kita check dia punya rekod. Kalau okey, jadi lantik tu dia akan handle semua. Maksudnya betul. At least kita nak monitor pun tak terlampau teruk Betul. sangat lah. Sikit-sikit je, sikit-sikit. Sebab dia dah ada kita orang yang jangan tak ambil tahu langsung. betul, Kita betul. kena mesti tengok kat Take site part tu juga. betul lah. Kita cakap macam ni, kita dah nampak dah apa dia buat apa semua kan. Apa yang tak ada kita cakap kat seorang macam tu. Betul, yes. So dia boleh distribute kerja masing-masing ke orang kan. So lagi senang. Lagi senang lah. Betul, dia memang sangat beza. Macam saya sendiri pun ada juga experience. Yelah, bila secara logiknya kita hire kontraktor yang 2-3 untuk buat ceiling, untuk buat wiring, untuk buat apa-apa. So kita kena jadi project manager lah kat situ, betul. Tapi bila kita dah ada orang yang monitor everything, so kita just tinggal nak close monitor orang yang tu je. Betul. Tak adalah semua parti Semua tu benda kita, kita cakap lah apa benda yang kita nak kan. At least dia boleh conveykan message tu kepada Nihal lah. Faham? Macam Tuan Puan sendiri pernah tak assume pihak ID ni dia faham je semua benda, ataupun
fahamlah semua komunikasi dengan Jelamin. Cakap sekali dah faham ke kena macam mana? Tapi dia orang pun tak ada sixth sense untuk baca naluri kita sebenarnya. Jadi kita kena bagi tahulah kehendak kita sebenarnya. Okay, betul-betul. So dia tak boleh kan, jangan Betul. rasa macam Betul. cakap sekali lah kau faham tu. Dia sebenarnya kena betul-betul confirm kan kau faham. Kita satu lagi, bila kita jumpa ID ke ataupun ID jumpa dengan pemilik ke, kita kena ada buat rekod. Tahu macam hari ni cakap you apa. So you kena buat ada rekod. Lepas tu you pun apa yang kita cakap kita kena buat rekod. So kita tahu tak ada masalah dah yang akan datang yang kita nak buat ni. Oh, okay. So betul, setiap kali orang kata setiap kali kita bincang kita kena ada record, kena buat Betul. summary sikit lah. Yes, kita kena buat rekod. Okay, orang kata minute meeting kalau boleh supaya semua tu dia masing-masing boleh refer balik. Kadang-kadang kita lupa. Betul, Kita dah cakap ya ke ada kita cakap macam ni kan. So kita kena cakap lah, okay, kita dah cakap apa, lepas tu you faham tak apa yang I nak ni. Ya, betul. Betul. Ini satu benda betul. Saya pun selalu alami juga. Macam saya suka praktis kan. Contoh, kalau kadang-kadang kita dah discuss dengan klien, kadang-kadang on the phone. Bila kita on the phone, okay, klien bagi tahu info ni, lebih baik kita recap dekat dalam WhatsApp ke, balik semula supaya tak ada miscommunication. Tak adalah nanti tiba-tiba hari tu kan saya dah cakap. Betul. Itu yang nanti akan trigger pergaduhan ataupun tak seronok nak buat, nak teruskan ke apa tau. Ada apa-apa kita kena rekod. Yelah, betul lah benda tu. Sebab yelah, dia apa-apa pun komunikasi lah kan. Dia kalau selalunya if ada masalah kita kena tengok balik. Mesti ada kat mana-mana yang tak betul kat situ kan. So okay, dia sebab tadi kita cerita pasal project manager, perlu penting kan. Kita sendiri pun kena ambil tahu juga side kita. Sebab kita of course lah, kalau hire ID dan juga kontraktor, dia dah beri timeline. So ada project manager yang kita boleh tanya. Kadang-kadang kita faham, kita merancang, tapi kadang-kadang ada juga on-site issue yang on the spot tiba-tiba jadi kan. So benda-benda macam tu perlu ada komunikasi yang kuat lah supaya nanti kita tu bila kita pecah baru kita tahu ada masalah ni. Kan? So kena bincang, kena tanya pendapat. So sebenarnya two way communication sangat penting lah. Dia owner bukan lepas je kan. Kena tanya, kena jawab juga, kena juga bagi pendapat kan, kena bagi keputusan kan. Faham? Okay. So kalau contoh macam sebelum ni kita tahu hire kontraktor satu pengalaman yang besar. Adakah bagus? Memang bagus, bagi saya bagus lah. Bila dah hire ID ni kita dah tahu banyak benda. Kita dah tahu banyak proses. So memang lagi memudahkan lah. So itulah macam mana kita nak bagi tahu dekat orang luar. Akanlah kita nak bagi dia rasa kau hire lah dulu kontraktor, rasa dulu. Ke sebenarnya macam mana? Rasa tak apalah. Hari ni Puan Aimi dengan Tuan Ikram dah cerita, so selebih baiknya hire ID dan juga kontraktor terus kan. Sebab banyak benda lah macam kita bincang tadi proses-proses yang banyak membantu. And banyak membantu instead of kita buat sendiri, kita kena faham sendiri, kita kena ambil tahu sendiri. Banyak masa tu nak kena korbankan. Kan? Okay, so soalan dia apa soalan saya tanya? Guys, saya takut saya terskip soalan kan, sebab banyak juga soalan-soalan. Sebab bila dia bercerita pasal dunia kontraktor sendiri, sebab saya ada episod sebelum ni saya bincangkan tentang kontraktor dan juga ID. Kadang-kadang orang sendiri salah faham. Kebanyakan orang, dia tak banyak orang yang dapat awareness tentang ID ni. Mungkin dia rasa kontraktor yang dipanggil tu adalah ID dah. Dia tak pandai ni, dia tak tahu nak letak ID ni kat mana, kontraktor ni kat mana. Sebab tu itu ada benda yang saya tengah usahakan jugalah untuk bagi tahu orang, okey, ID dia punya skop kerja di mana, kan, kontraktor macam mana dia punya perjalanan dia. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Kadang-kadang orang hire kontraktor dia rasa ID dah, itu adalah ID. Itulah mungkin ada orang kontraktor pula mungkin dia berbuat juga, bagi juga konsult sikit-sikit kan. Dia rasa tu kita kena fahamkan betul-betul lah. Sebab ramai orang yang dapat kunci rumah baru ke, nak buat rumah baru ke, dia tak tahu nak mula macam mana. Kan? Kebanyakan selalunya yang kita dengar, bila dapat kunci, kadang-kadang mak-mak macam mak saya kan, kita panggil lah awak ni buat. Dia terus ada satu benda, rasa yang macam dulu punya style kan. Dia tak ada nak kena plan. Macam kita bincang tadi, nak ada planning ni lah, buat lah apa semua. Tak, ramai lagi orang tak tahu pasal benda-benda macam tu. Betul tak? Betul tak apa yang saya cakap? Kan? Betul. Sebab tak banyak lagi pendedahan tentang ID ni kat luar sana kan. Buat rumah, cari ID dulu. Untuk at least kurang-kurangnya kita faham flow cerita untuk buat rumah ni. Sebab kita faham nak buat rumah ni dia tak indah.
Dia tak indah, tapi dah siap nanti indah lah. Tapi nak siap tu, kita kena at least kurangnya liku-liku tu carilah. Janganlah banyak sangat. Sikit-sikit je. Okay. So saya nak tanya lah, adakah kepercayaan perlu untuk memudahkan proses tu? Kepercayaan juga ialah, of course lah, kita dah hire tu dah satu kepercayaan dah yang kita bagi. Betul tak? So mungkin Puan Aimee boleh cerita sikit level mana kepercayaan yang Puan Aimee rasa patut letak lah? Dia tak jelah cakap semua. Betul tak? Dia tengok kepada orang sebenarnya. Yelah. Dia tengok kepada dengan orang. Siapa kita deal lah. Dengan siapa kita deal. Ada orang dia memang bagi full, dia malah tak fikir. Kan? Sebab dia fikir apa dia dah hire ID, tapi salah juga akan datang. Dia tengok dia ikut nasib sebenarnya. Yelah. Ikut nasib sebenarnya. Tapi kalau saya dengan suami, saya mesti take part benda tu. Take part dulu. Saya akan take part juga benda tu lah, sebab kita nak duduk tempat tu kan. Betul. Kita nak seronok dekat situ, tak nak ada masalah apa semua kan. Kepercayaan ada kita bagi, that's why kita pergi hire ID. Tapi kalau boleh ada sikit tu kita kena take part juga. Betul. Take part juga. Kita tak boleh solely kita dam kepada ID. Yelah. Sebab ID dia punya dia apa yang dia nak lain dengan kita. Betul. Kan dia rasa dia bagus sebab tu, tapi kita rasa alamak saya tak kena je. Yelah. Kan so apa-apa kita apa-apa pun kita bukan cakap kepercayaan tu sebab tak percaya Tak ke percaya apa. lah. Tapi apa-apa kita kena bagi tahu juga apa yang kita nak. Ya, betul. Kan kita tak boleh solely lah kita lepaskan tangan ke apa ke, tak payah pergi tak payah tengok site ke apa ke, kita kena pergi juga. Betul. Macam Cik Azizan cakap tadi tu, macam bila mak dah siapkan rumah kan, mak panggil luak datang repair, dia sebenarnya macam dia kena bahagikan tau kontraktor tu, apa skop kerja dia, tukang tu apa, Ya, ID tu apa. Kita kena tahu lah. Ya, kita kena tahu sebenarnya skop kerja dia tu apa. Mungkin kalau kita lantik kontraktor, kita jangan ingat dia akan buat untuk ID, dia hanya untuk buat construction saja. ID ni dia fikir semua. Maksudnya kegunaan sudut tu, Ruang tu macam semua. piping, Betul. macam wiring, Ya. ada macam tukang ni okey, itu wire biarlah ada wire, tapi wire tu letak dekat Mungkin atas tak practical apa bagi dia. dinding. Betul. Tapi ID dia boleh olahkan balik, jalan wiring tu macam mana, nak letak macam mana, piping macam mana kan. Dia macam jadi gitulah. kerjaya tu sebenarnya beza sebenarnya. Betul. Dia lebih proper lah kan. Okey lah, itulah. Sebab kalau kita tengok sendiri, macam saya cakap tadi lah, apa-apa pun kerjasama ataupun communication tu penting kan. Sebab daripada stage awal sendiri pun, kalau kita hire ID pun, dia ada sesi interview macam saya cakap. Sebab bukan kita kau dah hire aku buat lah kan, tak boleh. Dia sebab tu kena ada bincang, kena ada interview, ada communication, lepas tu ada presentation. Kalau kita tengok sendiri, kalau dekat Warmaster sendiri, kita punya flow ID sendiri, kita akan ada interview, kita akan go to mood board. Lepas tu kita dah siap, based on interview yang kita bincang tu, kita wujudkan mood board supaya apa yang kita bincang tu boleh digambarkan. So bila kita dah tengok mood board, okay, kita dah faham, kita dah suka dengan konsep, kita dah suka dengan colour apa semua, okay, kita go to, kita discuss pasal layout pula, apa yang sesuai yang patut ada dalam rumah kita. Apa dalam kita tengok layout rumah tu, apa benda yang kita tengok. Kadang-kadang kita pun sendiri pun tak boleh nak nilai. Katil tu boleh queen ke, katil tu boleh king ke, betul tak? Dah sizing apa semua kan. Lepas tu dah settle, kita present layout, kita tunjuk pula 3D. Kalau macam dekat orang masa sendiri, kita tunjuk 3D. Kalau tak faham lagi 3D, kita bagi VR pula. Bagi kita tengok reality. Sebelum rumah kita siap tu, kita boleh tengok, okay, apa yang akan berlaku dekat rumah kita kan. So kita tengok dari segi sudut. So proses-proses tu semua perlu ada perbincangan, komunikasi yang kena bagus, baru kita dapat, okay, kita dah dapat satu dokumen yang tepat untuk kita start. Baru kita start, baru kita bagi ke kontraktor untuk mula. Kontraktor pula menjayakan. Tapi kadang-kadang kita faham apa yang kita plan tu ada juga yang mungkin yang kita tak nampak. Tambah-tambah macam saya cakap tadi, benda-benda yang luar jangkaan, yang dalam dinding ke, luar dinding ke, yang kadang-kadang kita pecah baru kita nampak, oh ada beam kat sini. Benda itu bincang lagi. Mungkin ada perubahan sikit on site. So memang perlukan kerjasama yang bersama lah. Betul tak? So lah, kalau kita tengok, banyaklah kita borak ni kan. Orang kata dah dekat sejam dah sebenarnya kita ni. Nampak? Dia baru borak dah sampai sejam. Dia macam tu lah. Tapi macam saya nak rangkumkan, yang apa yang saya boleh cakapkan, pengalaman Puan Aimee dan juga Tuan Ikram ni sebenarnya sangat mahal. Betul saya cakap kan. Mungkin kalau saya tak panggil Puan Aimee dengan Tuan Ikram kat sini,
untuk bercerita. Saya tak tahu macam mana Puan Aimi nak bercerita lagi kat orang. Mungkin dapat cerita kat saudara mara sendiri sikit-sikit je kan. Tapi sayang ramai sangat nak tahu sebenarnya pengalaman-pengalaman macam ni. Kan? Mungkin orang tak ada platform untuk cerita kan. Tapi sebenarnya experience ni, yelah kadang-kadang kalau saya cerita dekat dalam saya punya video apa semua, orang rasa alah kau nak menjual boleh lah. Bukan. Dia sebenarnya kena lalui. Sebab kadang-kadang ada juga yang cuba buat sendiri, end up dia baru datang jumpa Cik Izan. Oh, saya dah buat sendiri lah tapi tak jadilah macam ni. Sambung. Sambung. Suruh saya pula sambung. Ada macam tu lah. Tapi kita nak bagi semua orang kat luar tu dengar sendiri. Nak rasa tu mungkin susah lah kan. Tak apa, nanti kita tunjuk proses rumah Puan Aimi ni macam mana jadi dia. Cantik. Apa yang saya cakap Puan Aimi ni cantik. Alhamdulillah. Saya macam selesa, rasa macam lega lah bila tengok rumah Puan Aimi ni. Nanti kita mungkin korang pun nak tengok, korang ingat nama Puan Aimi dengan Tuan Ikram, nanti mungkin dah keluar video rumah dia, korang boleh tengok. Apa yang kita cerita ni mungkin korang boleh gambarkan betapa banyaknya proses tu. Betul. Macam Puan Aimi sendiri tengok daripada proses dia sangat banyak lah. Daripada yelah roboh sikit, naik lagi kan. Lepas tu mungkin ada kesilapan ke, ada apa ke kan, macam-macam. Tempat ni tak relevan ke pula kan. Daripada awal tu kita ingat relevan, betul tak relevan. Dia banyak lah kan. Okay. So mungkin Puan Aimi dengan Tuan Ikram boleh nak bagi sikit kata-kata terakhir lah untuk orang-orang pemilik-pemilik rumah kat luar sana yang mungkin nak mula buat rumah, yang mungkin nak dapat kunci lagi 2-3 bulan ke, ataupun ada planning lah. So ada tak sikit nasihat untuk dia orang kat luar? Kita kena start planning lah sebenarnya. Kan kita plan apa kita kena ada knowledge apa yang kita nak semua dekat rumah tu. Kita apa macam saya cakap, kalau orang yang baru nak cari orang ID ke apa, daripada awal ni kita cari. Kita boleh start research lah. Company tu macam mana, apa semua kan, yang apa hasil kerja dia semua macam mana. Sebab at the end of the day kita nak rumah kita tu orang cakap kita balik kerja kita rasa macam happy, selesa. So daripada awal ni kita kena start planning benda tu. Tengok pada pendapat masing-masing. Kita tak boleh cakap semua orang kena ambil. Kita kena tengok daripada segi kewangan, daripada segi apa yang kita boleh, kita mental kita pun kadang kan sekarang ni. Lepas tu dengan ID tu sendiri macam mana. Tu daripada itulah saya rasa benda tu patut ada. Ikram, ada nak bagi nasihat sikit? Saya sebenarnya bila Cik Azizan tadi cerita nak tengok rumah kami, sebenarnya kami agak segan sebab bagi kami lah secara peribadi, saya dengan isteri saya, kami memang seronok dan happy lah dengan hasil tu. Bagi kami memang sangat cantik lah. Tapi kalau kita tengok portfolio macam Cik Azizan, banyak lagi rumah yang lagi cantik sebenarnya kan kalau nak dibandingkan dengan rumah kami. Tapi kalau untuk lantik ID macam isteri saya cakap tadi tu, memang betul lah. Yang paling utama sebenarnya Keuangan tu sebenarnya bila kita nak lantik kontraktor semua, yang paling utama keuangan. Tapi kalau kita direct kepada kontraktor, risiko tu ada sebenarnya. Mungkin kalau kita nak jimat daripada situ, tapi risiko tu lebih besar. Kalau contoh macam terpaksa robohkan balik, lagi mahal sebenarnya kita keluarkan kan. Lepas tu masa dan keuangan yang banyak. Jadi lebih baik kita pilih yang proper lah. Maksudnya perjalanan tu kita akan nampak dan boleh rancang benda tu semua daripada awal. Macam saya cakap tadi lah, kita jangan kena ikut quotation ID tu saja. Kita kena ada lebih daripada tu. Supaya nanti kalau tiba-tiba jadi masalah ke apa, dah kena stop. Kan dah kena stop. Itu kita tak nak tu sebenarnya. Lepas tu time tu kita ada masalah dengan dua partis ni lah. Kita dengan kita tak suka ni, orang tak suka ni. Dia jadi macam dah lagi delay. Betul. End up dia punya masalah tu dekat owner sebenarnya. Rumah tak dapat nak duduk. Masa banyaklah. Masa lagi kena tambah, kos lagi kena tambah. Betul. So macam apa yang saya nak nasihatkan juga, mungkin untuk orang yang kat luar sana kan, dia kadang-kadang dia tak tahu bila sebenarnya waktu yang paling sesuai untuk mula research, mula cari. Sebenarnya bukan tunggu dapat kunci, betul kan? Betul. Jangan tunggu lama. Sebab masa tu sangat berharga. Betul tak? Kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan sebelum dapat kunci dah kena tahu dah apa yang kita nak, siapa yang kita nak hire. Supaya orang kata kalau tambah-tambah dalam stage ID ni, kita dah ada semua planning tu. Supaya rumah dapat je terbuat. Bukan dapat kunci baru nak plan.
Lepas tu rumah tu terbengkalai kadang-kadang kan. So benda-benda macam tu lah. Okay. So alhamdulillah kita dah sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak lah kepada Puan Aimi dan juga Tuan Ikram sebab sudi kongsi. Saya tahu banyak lagi sebenarnya soalan-soalan yang tak lepas saya nak tanya sebab masa pun agak mencuburi kita kan. So terhad juga lah. Tapi alhamdulillah saya rasa benda-benda yang patut orang tahu semuanya dah terjawab. Semuanya dah diceritakan. Mungkin orang boleh ambil sikit banyak iktibar ataupun pengalaman ni sebagai pengalaman dia orang. Yelah macam saya kata takkan dia nak lalui dulu kan. Alang-alang dah ada orang yang sanggup berkongsi pengalaman ni. Alhamdulillah kita dapat juga sikit sebanyak. So terima kasih banyak sebab sudi datang ke Podcast War Master ni, cerita liku-liku kehidupan untuk mencantikkan rumah. Maksudnya kadang-kadang orang tak nampak, orang rasa indah kan, cantiknya rumah dia. Orang dah fikir yang cantik tu je. Orang tak tahu susah senang macam mana dari segi liku-liku dia, kos lagi, masa lagi yang kita nak kena korbankan. So alhamdulillah kita dah rungkaikan banyak benda hari ni. So terima kasih banyak untuk Puan Aimi dan juga Tuan Ikram sekali lagi. So kita dah di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak yang mana stay. Mungkin kau rasa tak cukup, InsyaAllah ada peluang kita mungkin buat lagi. Kita mungkin ada lagi soalan-soalan lain sebab kita punya episod untuk Podcast War Master ni ada bermacam-macam tajuk yang sangat best-best untuk kita dengar. So insyaAllah kita jumpa lagi di podcast di episod yang seterusnya bersama saya Azizah Hamizi. Kita jumpa lagi. So terima kasih banyak yang mana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Podcast War Master.